Orang lantik dia sebagai duta khas Timur Tengah, bukan jadi duta Pantai Timur. Kamu duduk kat Marang saja, tercongok dekat Masjid Rusila, makan gaji, dapat jawatan, bertaraf menteri. Apa kamu buat? Alasannya kerengga. Oh, dia boleh kata dia jadi kerajaan, tak boleh buat apa-apa sebab kerengga banyak. Dengan kerengga pun takut nak berjihad. Ini sembang pasal pejuang mati syahid di Palestin. Kamu jadi kerajaan itu, dengan kerengga pun kamu dah tak boleh buat kerja. Nak salahkan kerengga. Kamu ada kuasa. Menteri Undang-Undang kamu, Menteri Agama kamu, 70 lebih menteri zaman kamu. Berapa ramai menteri yang dapat kerja, dapat gaji, dapat allowance. Dalam keadaan rakyat tak makan. Dalam keadaan rakyat angkat bendera putih. Kamu aturkan, kamu agih-agihkan jawatan di kalangan kamu. Kerana kamu dah berjanji. Deng Cirit dah berjanji. Seperti mana audio yang tersebar. Kita akan bagi jawatan ini kepada UMNO, kita akan bagi jawatan ini ke depan. Tak cukup dengan menteri timbalan, tak cukup timbalan. Penasihat bertaraf menteri, duta bertaraf menteri, tak cukup lagi JLC dan sebagainya. Sampai 70 lebih, saudara. Ini rekod politik dalam negara kita. Kabinet paling besar bermula di zaman Deng Cirit. Tak pernah dibuat zaman dulu pun kabinet sebesar itu. Tetapi apa hasil dah? Sebab itu dia tumbang sebagai Perdana Menteri. 17 bulan dia tumbang. Yang menumbangkan dia bukan Pakatan Harapan. Sepatutnya Pakatan Harapan lah yang berhak menumbangkan Deng Cirit sebab dia mengkhianati Pakatan Harapan. Tetapi Pakatan Harapan bukan berniat nak rampas-rampas kuasa seperti itu. Akhirnya Allah takdirkan kamu khianat orang, kawan kamu sendiri khianat kamu. Ini pembalasan. Hukum karma. Kamu khianat orang, macam mana rasanya orang kena khianat? Akhirnya Allah bagi rasa pula pada kamu. Bagaimana kawan kamu khianat kamu? Maka terlentang, terduduk Deng Cirit. 17 bulan saja jadi Perdana Menteri. Hari ini meroyan lagi nak jadi Perdana Menteri. Pembalasan Tuhan. Dan berkat kesabaran Datuk Seri Ibrahim itu, yang puluhan tahun dia bersabar, dan puluhan tahun itulah Allah uji dia. Allah uji dia bukan sekadar waktu dia susah. Allah menguji kita kadang-kadang, dalam keadaan kita senang pun Allah uji kita. Dan Anwar Ibrahim itu Allah uji di saat dia senang, dan Allah uji dia di saat dia susah. Waktu dia senang, waktu bila? Waktu dia berada dalam UMNO, waktu dia jadi timbalan Perdana Menteri, waktu dia jadi Menteri Keuangan, di mana kunci perbandaran negara itu di tangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perbandaran, kunci perbandaran itu di tangan dia. Allah uji dia. Apakah kamu langgar prinsip kamu sebelum ini? Apakah kamu akan mengkayakan keluarga kamu, anak-anak kamu, ibu dan ayah kamu, keluarga kamu, kroni kamu? Itu Allah uji dia. Dan Anwar lulus dalam ujian tersebut. Sebab itu tidak ada anak-anak dia yang kaya raya seperti anak Mahathir Kerala. Anak dia tidak ada syarikat besar-besar. Anak dia seperti orang biasa. Kalau kita tengok anak dia jadi cikgu, makan gaji. Keluarga dia tidak berniaga. Bahkan ayah dia sendiri yang pernah dianugerahkan tanah oleh Kerajaan Negeri Sabah, banyak kali dia ceritakan, ayah dia dapat anugerah dari Kerajaan Negeri Sabah, tanah. Bila Anwar tahu waktu itu, dia minta ayah dia kembalikan. Dia kata jangan ambil. Walaupun dia tak curi, walaupun bukan rasuah, hanya sumbangan Kerajaan Negeri Sabah kerana mengiktiraf ayah Datuk Seri Ibrahim itu orang yang lama juga dalam berjuang dalam UMNO. Sebagai tanda penghargaan, Kerajaan Negeri Sabah bagi kepada ayah Datuk Seri Ibrahim. Bila Datuk Seri Ibrahim tahu, dia minta ayah dia pulangkan balik. Selagi dia jadi timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, dia tak mahu keluarga dia dapat apa-apa hadiah. Itulah Seri Ibrahim. Kalau ada ayah dia sendiri pun dia tak benarkan ambil, bayang kalau anak-anak dia, memang dia takkan kasih lah. Bayangkan kawan dia, memang tak dapat lah. Jadi Allah uji dia waktu dia senang, dia lulus dalam ujian itu. Kemudian Allah uji dia ketika dia susah.
apabila Mahathir melaksanakan konspirasi untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim. Dia dizalimi, dia difitnah, ya, dia dipukul, disepak terajang, ditelanjangkan, dia masuk penjara. Di sini ujian kedua yang Allah nak tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim mampu atau tidak menghadapi ujian ini. Waktu dia senang, dia lulus. Kadang-kadang ada orang ni, waktu dia senang, dia okey. Tapi bila dia susah, dia gagal dalam ujian. Sebab itu Anwar diuji waktu dia susah. Apakah dia menyerah? Dia tak menyerah, saudara. Apakah dia serik, difitnah, dipukul, dizalimi, disepak terajang? Dia tak serik, saudara. Kamu pukul dia, jatuh, dia bangun, dia lawan. Kamu penjara dia, dia keluar, dia lawan. Kamu tumbuk mata dia sebelah, dengan sebelah lagi mata, dia bangun, dia lawan. Itu Anwar Ibrahim. Dan kekuatan dia itu dikongsikan bersama dengan keluarga dia. Itu kekuatan dia. Dikongsikan bersama dengan pejuang-pejuang, para reformis. Yang ada di antaranya ramai yang telah kembali ke rahmatullah, yang tak sempat tengok Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Ramai di kalangan mereka tak dapat apa-apa pun. Usahakan jadi menteri. Kadang jadi calon wakil rakyat pun tak pernah merasa. Ramai saudara para reformis. Tapi mereka amat berpuas hati dan bersyukur kerana akhirnya, ya, mana yang masih ada nyawa yang Allah pinjamkan, akhirnya mereka dapat lihat sendiri Datuk Seri Anwar Ibrahim angkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Berkat kesabaran dia. Berkat kerana dia lulus dalam ujian-ujian yang Allah aturkan untuk dia. Dan perancangan Allah itu satu perancangan yang tidak pernah kita fikirkan sama sekali. Yang selalu disebut wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan kamu merancang, Allah juga merancang, dan sebaik-baik perancangan itu adalah Allah. Apa perancangan dia? Kita tak pernah terfikir bahawa dalam kerjaya politik Anwar Ibrahim itu, dia dijatuhkan oleh UMNO melalui presidennya Mahathir Mohamad. UMNO di bawah Mahathir Mohamad yang menjatuhkan Anwar Ibrahim. Dan Allah takdirkan UMNO juga melalui presidennya Zaid Hamidi mengangkat Anwar menjadi Perdana Menteri hari ini. Tak pernah kita terbayang dan tak pernah kita terfikir. Aturan Allah. Kifarah bagi UMNO. Dan saya fikir orang UMNO pun tak nak terfikir. Orang keadilan pun tak nak terfikir. Anwar pun tak pernah terfikir bahawa satu hari nanti dia dijatuhkan, dia diaibkan oleh Presiden UMNO di zaman Mahathir Mohamad, tetapi dia diangkat sendiri oleh Presiden UMNO juga, tetapi di bawah Zaid Hamidi. Sebab itu Allah aturkan Pakatan Harapan dapat 82 kursi parlimen. Macam mana nak angkat Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri dengan hanya 82? Allah buka hati di kalangan pemimpin UMNO. Ini kali UMNO kena angkat Anwar Ibrahim setelah berpuluh tahun UMNO menjadi musuh kepada Anwar Ibrahim. Ini kali Allah bagi tahu, kali ini kamu kena angkat Anwar Ibrahim. Setelah puluh tahun kamu memburukkan dia, kamu mencemarkan dia, kamu mengaibkan dia. Ini peluang UMNO nak tunjuk kepada Anwar Ibrahim, yang salah bukan UMNO, tetapi yang salah adalah Mahathir Karala. Peluang untuk UMNO tunjukkan kepada para penyokong keadilan, yang salah bukan UMNO, yang salah Mahathir Karala. Dan peluang itu digunakan oleh Zaid Hamidi. Maka UMNO sebanyak 30 kursi bersama Barisan Nasional memberikan sokongan kepada Anwar Ibrahim. 82 campur 30 ngam-ngam 112 membentuk kerajaan. Itu aturan Allah, saudara, yang tak pernah kita fikir. Tak perlu Anwar nak umpan jawatan seperti Din Cirik buat. Tak perlu Anwar nak beli SD, beli MP. Tak perlu, saudara. Sokongan itu datang sukarela daripada Barisan Nasional. Perancangan Allah lebih hebat, di luar kotak pemikiran kita. 82 campur 30 ngam-ngam jadi kerajaan. Kemudian keyakinan itu datang daripada Sabah dan Sarawak hingga dapat 2/3 majoriti. Di situ Din Cirit terduduk terkangkang.
Walaupun Haji Hadi dia kata, dah cukup jumlah, lebih dari cukup, tunggu istana panggil. Akhirnya istana budaya yang panggil dia. Akhirnya dia menghadap Raja Putra. Itu perancangan Allah. Hari ini PN jangan meroyan. Sebab kamu dah bagi peluang. Kamu tidak bersyukur dengan peluang yang kamu dapat melalui tebuk atap. Allah nak tunjukkan bahawa apa yang kamu lakukan itu adalah satu pengkhianatan yang Allah tidak pernah restu dan redha sama sekali. Sebab itu kerajaan kamu tumbang. Tumbang bukan kerana PH. Kamu tumbang juga bukan kerana pilihan raya. Kerajaan kamu tumbang kerana kamu juga turut dikhianati oleh rakan kamu sendiri. Itu aturan Allah. Sebab kamu juga mengkhianati kerajaan Pakatan Harapan. Ketamakan dan yang menjadi kambing hitam adalah DAP. Kita masih ingat waktu dalam Pakatan Rakyat dulu, bagaimana PAS nak melarikan diri daripada Pakatan Rakyat. Apa dia jadikan sebagai kambing hitam? DAP. Cara paling mudah nak menghalalkan tindakan dia keluar dari Pakatan Rakyat adalah dengan mengkambing hitamkan DAP. Itu yang PAS lakukan. Konon-kononnya DAP tidak menyokong RU355. Konon-kononnya DAP menolak hudud, menentang hudud. Dijadikan alasan untuk keluar Pakatan Rakyat. Tetapi Allah tunjukkan kepada kita, bila mereka jadi kerajaan tanpa DAP, semuanya orang Melayu boleh katakan majoriti Islam. Dalam kerajaan mereka 33 bulan, mana dia hudud? Mana dia RU355? DAP tidak ada dalam kerajaan kamu, tapi kamu tak buat. Kenapa? Kerana kamu memang nak tunggang agama untuk kepentingan politik kamu. Ini yang Allah nak tunjukkan kepada kita. Saya nak bagi tahu mereka-mereka yang di atas pagar ini, kenali PAS, saudara. Ini bukan isu politik lagi, ini isu kepentingan umat Islam. Kita patut bersyukur dengan apa yang telah ada sekarang ini. Kita tak kata Anwar itu terbaik, dia maksum. Kita tak kata begitu. Kita tak kata dia sempurna. Tidak. Dia sebagai manusia seperti kita juga. Tidak ada yang sempurna. Tapi sekurang-kurangnya dia lebih baik daripada pemimpin sebelum ini. Ada komitmen dia nak lakukan sesuatu. Kita patut bersyukur kerana Allah pinjamkan manusia ini. Allah hanya pinjamkan, saudara. Kita tak tahu berapa lama Allah nak pinjamkan dia. Seperti mana Allah pinjamkan Allahyarham Salahuddin Ayub. Tak lama. Dia jadi menteri yang begitu hebat. Datang idea menu rahmah. Ya. Dia mati dalam keadaan dia memikirkan perut anak-anak kita, pelajar-pelajar di sekolah yang selama ini makan Maggi. Dia perkenalkan idea itu kena mikirkan perut anak kita. Dia mati sewaktu bertugas dalam program untuk menentukan rakyat Malaysia diisi perut. Tapi Allah pinjamkan dia sebentar sahaja kepada kita. Sebab apa? Sebab bila dia perkenalkan menu rahmah, ada di kalangan kita tidak bersyukur. Masih menghina dia. Masih mempersendakan program dia. Ada ahli parlimen yang sengaja ambil nasi, menu rahmah, letak air oren dalam pinggan dan mereka makan. Sambil sebut ini menu rahmah. Mempersendakan apa yang dilakukan oleh almarhum Salahuddin Ayub. Ada yang memperlekehkan dia. Sedangkan dia bekerja untuk memikirkan perut anak-anak kita. Apabila ramai yang bersikap sedemikian, yang memperhina dan persendakan dia, mungkin Allah kata, kalau kamu tak tahu bersyukur dengan manusia yang aku pinjamkan kepada kamu, aku ambil dia kembali kepada sisiku. Maka Allah ambil. Dan ini peringatan kepada kita. Anwar Ibrahim bukan selama-lamanya akan jadi Perdana Menteri, saudara. Tak ada manusia yang kekal. Kita pun tak tahu. Dia pun sekarang usia 70 lebih. Dia dengan Haji Hadi tu lebih kurang je umur dia. Tapi kita tengok cara dia bekerja, cara dia berjalan, cara dia bertindak, bercakap, dia lebih bertenaga. Nak bandingkan dengan lebih-lebih yang jalan pun dah 3 silinder. Itu pun masih tak ingat. Masih tak takut dengan Allah. Masih di akhir zaman ni, golongan yang fitnah ini bukan golongan jahil. Di kalangan ulama. Ulama yang berpolitik ni.
Yang ada menuduh orang DPKP itu golongan ulama. Yang duk mengatakan Uni PH masuk neraka, Uni BN masuk neraka, ini golongan ustaz dan golongan ulama. Bukan orang jahil yang cakap sedemikian rupa. Yang meletakkan gambar Israel di belakang PMX, diletakkan akhbar rasmi dalam nama Dewan Ulama. Dewan Ulama yang buat kerja fitnah itu. Bukan orang jahil, bukan wartawan biasa. Sebab itu kita kena pertahankan yang ada hari ini. Kita tak nak apa yang Allah pinjamkan kepada kita, manusia ini, nak perbetulkan negara kita sekarang ini. Kalau kita tidak bersyukur, kita tidak menghargainya, bahkan kita memfitnahnya setiap hari, kita risau dan kita bimbang dan kita minta jauhkan. Kita bimbang, Allah ambil dia. Seperti mana Allah ambil Saudara Ayub. Waktu itu kita nak angkat siapa? Nak angkat Mahathir kembali? Supaya Islam lebih terjamin? Supaya Melayu tidak terancam? Nak angkat Dan Cirit kembali jadi Perdana Menteri? Supaya Islam lebih terjamin? Haji Hadi nak angkat dia? Dia sendiri pun tak pernah tawarkan diri dia Perdana Menteri. Parti dia sendiri pun tak pernah letak nama dia sebagai calon Perdana Menteri. Dia jadi Menteri Besar pun sepenggal dia Terengganu. Macam itu kita nak angkat. Kita tak kata Anwar yang paling hebat, tak. Tetapi setakat hari ini yang Allah berikan kepada kita, beri peluang kepada dia, bantu dia, jangan fitnah dia, tegur dia, supaya negara kita boleh diangkat. Sekarang ni dah nampak, kecuali orang yang tak nampak lah. Dah nampak ekonomi macam mana, inflasi macam mana, pelaburan macam mana. Jangan semua perkara kamu nak politikkan. Isu Palestin kamu nak politikkan. Hentam PMX. Ini ada satu golongan pula buat tabung RM10 untuk jatuhkan PMX. Lebih baik buat tabung bantu Palestin. Tapi tidak. Hati busuk, hati jahat. Buat tabung RM10 nak jatuhkan PMX. Saya nak bagi tahulah kepada Dayang Kuintan yang sedang bergiat berusaha. Saya pun tak tahu berapa banyak dia dah kumpul. Yang sedang bergiat berusaha untuk tubuhkan tabung RM10 nak jatuhkan PMX itu. Saya nak bagi tahu mereka bahawa Anwar Ibrahim ini takkan jatuh kerana wang ringgit. Kalau wang ringgit itu boleh menjatuhkan seorang pejuang seperti Anwar Ibrahim, dah lama Anwar Ibrahim ini jatuh. Kalau wang ringgit itu boleh menjatuhkan beliau. Sebab daripada dulu lagi, musuh-musuh dia adalah taikun-taikun. Bukan RM10, RM20 yang kamu ada. Taikun-taikun yang ada belian ni. Trilion-trilion, ini semua belian ni. Bukan milion lagi. Trilion. Toke-toke. Geng-geng Daim ni. Geng-geng Bisentan. Geng-geng orang ni. Kaki-kaki judi dulu-dulu ni. Taikun-taikun besar. Itu musuh Anwar Ibrahim. Mereka dah laksanakan bermacam-macam cara. Dengan kekayaan yang mereka ada. Dengan duit yang mereka ada. Mereka cuba jatuhkan Anwar Ibrahim tapi gagal. Apatah lagi kalau kamu nak tubuhkan tabung RM10 nak jatuhkan Anwar Ibrahim. Satu kerja yang sia-sia. Bukan saja sia-sia. Bahkan kerja itu adalah kerja yang paling dilaknat oleh Allah SWT. Sebab kamu nak jatuhkan pemimpin yang kamu sendiri tak tahu apa sebab kamu jatuhkan dia. Sebab tu saya katakan Mossad tak perlu kerja kuat dekat Malaysia sekarang ini. Kerana mereka dah ada orang-orang yang melaksanakan tugas itu sekarang ini. Hari-hari buat fitnah, buat live, sebut macam-macam benda-benda yang tak baik terhadap Anwar Ibrahim. Sebab itu saya menyanjung, saya hormat dan saya silut kepada rakan-rakan yang setiap hari buat live siang, malam, pagi, petang, hanya nak pertahankan manusia bernama Anwar Ibrahim. Walaupun saya tahu mereka tidak dibayar, satu sen pun mereka tidak dibayar. Tapi mereka rasa tanggungjawab kerana mereka bimbang. Kalau kita sendiri tidak sayang kepada pemimpin yang Allah pinjamkan, kita bimbang Allah akan ambil balik apa yang diberi pinjam kepada kita.